Tong sampah dia tak ada merata-rata. Kita setiap ni pintu penjuru ni semua ada tong sampah, betul kan? Diorang tak ada. Diorang tong sampah ni ada dekat kawasan perumahan je. Grup diorang, haji diorang daripada Korea, daripada Jepun, dia pergi ke Mekah. Diorang kutip sampah-sampah dekat Mina. Kutip. Ambil pahala kot tu. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita dapat menghidupkan rumah Allah ini dengan solat berjemaah, yang mana kita dapat membuktikan depan Allah Ta'ala bahawa kita bukanlah jenis orang yang omong-omong kosong. Apa maksud saya? Bukan jenis orang yang akan bercakap apabila ia tidak ada. Masa musim PKP, semua orang nak datang masjid. Masa musim PKP, dilarangnya masjid itu dibuka, surau itu dibuka, semua orang nak datang. Bukti dia, tuan-tuan boleh rujuk dalam Facebook, laman sosial dan macam-macam lagi. Habis mufti-mufti dimarahnya. Kenapa dimarah? Antara kata-kata mereka, kenyataan mereka, mufti-mufti takut Covid lebih daripada Allah Ta'ala. Oh, hebat ayat. Nombor dua, ulama-ulama dah jadi ulama su, termasuk saya kena juga, tuan-tuan. Tak pasal-pasal aku kena. Saya bukan mufti, tapi kena juga. Sebab apa? Dia kata ulama-ulama ni tak bercakap benar. Saya kata bengong betul diorang ni. Beza tu antara nyawa dan agama. Tu sebabnya dalam maqasid syariah tu, bila suruh belajar, tak nak belajar. Bila buka dalam TV, orang suruh tengok program-program agama, kau buka Akademi Fantasia. Bila suruh tengok program agama, tengok YouTube dia kata dengan agama, baca yang tengok Ustaz Zahar Idrus punya kuliah fiqah dia tu, maqasid dia tu, Ustaz Abdul Samad punya hukum hakam yang dia keluarkan tu, tengoklah. Ni tak dia tengok Maharaja Lawak. Geng Maharaja Lawak pun dah masuk kuliah fiqah dah, tuan-tuan. Kita duk bengong lagi. Dia kata apa? Oh, kenapalah kita ni takut kepada Covid, tak takut pada Allah Ta'ala? Bang, tu sebabnya dalam maqasid syariah, pertama, hifzuddin. Nombor dua, hifzun nafsi. Jaga agama dulu, lepas tu nafsu. Jiwa. Jaga jiwa ni untuk apa? Untuk jaga agama. Kalau jiwa tak dijaga, agama nak jaga macam mana? Nampak tak? Jadi seiring. Tu sebabnya mufti-mufti seluruh Malaysia, bukan Malaysia saja, seluruh dunia, tuan-tuan, bersepakat tutup masjid dan surau. Ni terbaru ni khabarnya ada sebuah negeri telah tutup beberapa surau. Tutup sebab apa? Covid dah mula tersebar kembali. Puncanya salah siapa? Bukan salah kerajaan, salah orang. Tak, salah kita. Salah kita apa? Sebab kita tak boleh nak terima hakikat apa yang diajar oleh Nabi SAW. La darara wa la dirar. Jangan mudaratkan diri kamu dan orang lain. Tengok apa dah jadi. Lengan ping tu, apa sakit hati betul waktu tu. Saya ni ada mesyuarat kat Kedah ni, terpaksa batalkan mesyuarat. Ni student nak masuk tu kan, UKM. Bang, dah tahu pakai ping, kau duduk rumah senyap-senyap. Kan tak pasal-pasal disebabkan seorang, habis Putrajaya sampai seorang, lepas tu dekat Kuala Lumpur sampai seorang, semua datang daripada sana. Nak marah orang Kedah? Tak boleh. Orang Kedah pun tak tahu. Tapi semua orang jaga kita.
Tadi saya datang tadi tuan-tuan. Saya tadi daripada TV Hijrah agak kerang kabut, tak sempat tukar baju. Bawa baju tak sempat tukar tuan-tuan. Jalan lah, yang penting saya sampai. Hari ni program TV Hijrah live sampai pukul 5 tadi. Menteri datang apa semua. Lepas tu ada program meeting sikit semua. Lambat. Tuan-tuan, sampai tadi dah kepala macam-macam. Bawa dah macam-macam. Semua dah lengkap dah. Sampai-sampai ambil nombor. Pakai sanitizer apa semua. Jaga tanya. Sejadah. Kalau ikutkan saya boleh cakap. Ustaz katakan tak bagi. Kalau aku tak masuk kuliah apa malam ni? Bang, tak ada, aku masuk balik. Lupa. Minta maaf. Lupa. Buka kereta, memang bawa. Saya letak dalam kereta, mesti ada satu sejadah atau dua. Mesti ada sanitizer, mesti ada mask. Tambahan. Takut putus. Pernah berlaku ni putus. Pening kepala tuan-tuan. Lah kali sebab takut kena sama, aku ikat dekat tepi. Masuk ke Delhi. Yang penting buat lah, tuan-tuan. Tapi sungguh tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita ni malam ni tuan-tuan datang betul tak? Sekurang-kurangnya kita tak masuk dalam ayat Quran yang Allah kata lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau ni cakap tapi kau tak buat? Dah, alhamdulillah kita selamat dah malam ni. Bukan masjid ni, seluruh masjid. Saya pergi Masjid Shah Alam baru ni. Masjid Shah Alam sekarang ni Sultan tak bagi izin lagi untuk kuliah bulanan. Kuliah yang mingguan tu tak start lagi. Dia suruh panggil yang terkenal dulu. Dia kata panggil biasa-biasakan dulu. Jadi kita pergilah ramailah pergi. Tapi tak boleh lebih, stay tak boleh lebih juga. Maknanya tak boleh ramai, rapat-rapat sangat pun tak boleh. Tu pun dia orang cakap, dia kata Allah Ustaz, subuh tak ada orang. Zuhur adalah 2-3 saf kat masjid tu, 5,000 orang boleh masuk. Tu kat atas tu tulis tu. Nak datang Jumaat mesti kena daftar. Betul. Tapi sampai mufti terpaksa mewajibkan kita daftar dulu. Nama tak naik, tak apa. Rufi'al qalam, terangkat kita punya dosa untuk tak semayang. Maka nak semayang, boleh nak semayang. Semayang apa? Zuhur. Bila? Selepas setengah jam. Keluar fatwa Selangor. Sebab ada prosedur dia. Tapi solat 5 waktu, jangan risau. Walk in. Buka pintu tu. Anytime saya datang tadi pun Pak Gad tolong buka lagi pintu tu. Pun tak datang juga tuan-tuan. Apa lagi aku nak cakap? Betul tak? Nanti kan tiba-tiba na'udzubillah PKP balik, tutup balik masjid. Tuan-tuan tengok dalam Facebook bising balik. Di mana kebenaran? Amboi, aku nak tarik orang tua tu. Sebab saya aktif Facebook, Instagram tu sebab saya tahu. Facebook saya ada dekat 700,000. Instagram dekat 500,000. Saya cakap pada PA saya, cuba tengok nama-nama yang duduk bising-bising tu. Duduk marah kat kita sebab tak bercakap benar, tak nasihat sultan-sultan. Ya Allah ya Tuhan. Tanya dia, kau pergi surah masjid, aku Ustaz Izzah nak jumpa. Tak adanya. Semua sembang, dipanggil sembang kari. Time PKP semua nak. Ini dia kata, apa yang ada jarang dirisaukan. Masa ada ni tak mau fikir pula. Nak datang, penuhkan kawasan, penuhkan surau, penuhkan masjid, bantu masjid dan surau. Betul tak? Tapi bila sampai time, tak ada. Itu yang pertama, kita bersyukur. Nombor 2, kita bersyukur sebab apa? Kita dapat menghidupkan majlis ilmu. Ilmu ni penting tuan-tuan. Saya yang tak ada, orang kata apa, yang ada PhD pun sentiasa membaca. Sebab nak tahu apa benda lagi ilmu. Banyak benda rupanya tuan-tuan. Bukti dia baru ni saya ucap terima kasih banyak-banyak pada TV3. Tanyalah Ustaz TV3. Hari Abu baru ni. Tajuk saya dekat TV3 tak pernah dibuat sepanjang Tanyalah Ustaz di wujud atas muka bumi ni. Tajuk dia pornografi. Kan pening aku nak bincang tu. Soalan tanya macam mana betul ke orang tengok porno ni otak jadi lembab. Bang, rupa-rupanya tak payah baca, tengok apa yang Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i kata apa? Masakan dia ada lemah ingatan, dia rasa lemah ingatan, rasa tu, dia pun mengadu dalam satu syair, syakautu alal waqi ala su'i hifzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Kan Imam Syafi'i mengadu pada Imam Waqi', kenapa aku rasa macam lemah? Sebab Imam Syafi'i ni kalau kita baca dia punya manaqib Syafi'iyah, dia punya kalau baca belah kanan tutup kiri tutup kanan. Allah Rabbi, hebatnya Imam Syafi'i ni, ingatan dia ni. Tapi dia rasa lemah juga. Ya Allah. Sampai kan Imam Waqi', gurunya katanya, engkau ada buat maksiat? Tak ada, aku ternampak je betih perempuan.
Dan riwayat kata bukan betis. Ni buku lali bawah tu. Nampak rasa lemah leguh tuan-tuan. Ya Allah Subhan. Orang hafal Quran tuan-tuan, kalau ada anak hafal Quran tanya. Dia cepat lupa. Saya cakap ni sebab saya hafal Quran, saya tahu. Tengok benda peliknya, cepat dia mari dia lupa. Ya Allah ya Tuhan. Tambah-tambah surah Yusuf. Tambah-tambah surah-surah yang ada mutasyabihat, habis berterabur sekali tuan-tuan. Kalau otak kita ni kadang-kadang jadi rosak kan. Tu sebabnya tuan-tuan, Imam Syafi'i tu nampak tu je. Lemah ingatan sikit. Bagaimana kamu tengok seluruh tubuh wanita yang berbogel? Tengok seluruh tubuh lelaki yang berbogel. Rupanya tak payah kita orang kata apa nak cakap banyak-banyak. Kalau kita kata oh ini Imam Syafi'i cakap, dia orang tak mau dengar. Dia nak tengok tu dia kajian daripada Cambridge College. Cambridge buat kajian otak. Pecahan otak tu jadi gelap disebabkan tengok VCD lucah. Cambridge College, satu kajian di universiti ke Italy, seorang profesor buat kajian. Orang yang tengok laman sosial, yang tengok benda-benda yang tak elok, yang tengok benda-benda yang boleh merosakkan yang tengok perempuan yang tak tutup aurat, lelaki tak tutup aurat, dia tak sebut aurat lah, dia sebut tak pakai baju ni, yang bertubuh atau berzina ni, tuan-tuan, dia boleh merosakkan jiwa. Kajian orang putih, baru nak dengar dia orang. Padahal Nabi dah bagi tahu dah. Allah bagi tahu dalam Quran, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Orang lelaki jaga mata, orang perempuan jaga mata. Nampak tak? Tapi saya juga terima kasih kepada TV3 sebab bagi tajuk tu. Sampai dia orang tanya, ustaz boleh bawa ke tajuk ni? Tak ada masalah, saya suka. Saya baca 2 hari, baca kajian saintifik, saya baca apa kata doktor. Rupanya hampir 69% kajian yang dibuat di Cambridge College, 35,000 dia ambil kajian. Maaf, 28,000 orang yang diambil, lelaki 28,000 lelaki ni dia ambil kajian, sampel kajian, tuan-tuan perempuan, 69% daripada mereka ni mati pucuk. Daripada 28,000 tu mati pucuk. Sebab apa? Sebab mereka dah tak lalu tengok isteri, tak lalu tengok orang kata apa, pasangan dia, dan dia nak tengok kepada laman sosial, baru bernafsu kembali. Dia panggil mati pucuk sementara. Tengok rosak. Saya baca ni, kalau saya tak dapat tajuk tu, saya tak pandai tuan-tuan. Tak tahu saya kajian-kajian lepas ni. Baca jurnal-jurnal, oh rupanya banyak orang putih buat kajian dah tuan-tuan. Tapi yang pelik, dia orang juga yang berlakon cerita tu. Nak bagi tahu, itulah hakikat. Jadi itu sebabnya ilmu tu Allah kata dah, Nabi bagi tahu, siapa yang menghidupkan majlis ilmu, pasti Allah akan memberkati hidup kita. Oleh sebab itu tuan-tuan, sepanjang kita masuk, berada di atas muka bumi ini, kita masuk pula tahun baru hari ini, alhamdulillah. Tuan-tuan, kita patut bersyukur. Kita sepatutnya menyambut tahun baru ini bukannya dengan kegembiraan macam kita sambut hari lahir. Kita happy yang teramat, melompat-lompat, ada yang masuk kelab malam, ada itu, ada dan macam-macam lagi tuan-tuan. Baguslah. Kita gembira, kita panjang umur lagi. Tapi pada masa yang sama, jangan lupa akan muhasabah. Kita patut muhasabah tuan-tuan. Kita ni masuk tahun baru ni bukan makin panjang umur, makin pendek umur. Betul tak? Kita ke hadapan, KPI kita dah ada dah, dalam Lauh Mahfuz dah ada dah. Mati bila? Muhammad Izhar ni mati bila? Mati pada umur 49 tahun. Na'udzubillah, panjang umur lah. Jadi saya sekarang ni ke arah 49 ni. Makin dekat, makin pendek umur sebenarnya. Jadi maksudnya kita sekarang ni masuk tahun baru bukan masuk saja-saja. Allah bagi peluang kat kamu untuk bermuhasabah. Saya 2 hari lepas kehilangan seorang sahabat, juga pensyarah, juga seorang profesor daripada UNISA. Muda lagi orangnya tuan-tuan, bukan orang tua. Sekarang ni yang meninggal ramai muda-muda juga. Jangan duk ingat kata tak apa kita muda lagi, masih banyak lagi peluang untuk kita bertaubat. Yang tua-tua yang pencen, datanglah masjid untuk bertaubat, dia kata. Sedap dia marah orang tua-tua. Rupanya orang tua hidup lagi, tengok haji hidup lagi elok-eloknya. Ada yang muda-muda dah meninggal dunia dah. Kawan saya sama umur dah meninggal 40-an tuan-tuan. Meninggal ramai dah. Ni yang terbaru semalam, 2 hari lepas. Bayangkan tuan-tuan, sakit apa? Badan tegak,
badan tegak, muka handsome. Apa yang tak cukup? Jawatan macam-macam pegang, duit tak ada masalah, dah gaji besar. Bang, 6 bulan sebelum ni dikhabarkan pergi, dia rasa tak sedap makan makin lalu, tapi hidung tak berapa sedap, telinga tak berapa nak dengar. Pergi cek doktor tak sedap hati, ambil sampel dia punya apa, sel, bawa ke kanser negara, cek sah kanser hidung tahap 4. Meninggal sebelum masuk tahun baru. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, adakah kamu ingat aku cipta kamu ni sia-sia? Kata Allah Ta'ala, bukan. Adakah kau ingat aku panjangkan umur kau ni sia-sia? No. Allah nak suruh tengok aku panjangkan umur apa kau buat wahai Izhar. Saya cakap sebab saya dah diambang kematian. Saya dah langgar pokok dah, kereta dah terbakar hangus dah tuan-tuan. Tapi Allah panjang umur. Kenapa Allah panjang umur? Allah nak tengok sejauh mana kau boleh teruskan lagi kerja-kerja dakwah kamu. Sejauh mana lagi kamu boleh buat kajian-kajian tentang umat Islam. Alhamdulillah saya terlibat dengan kajian vaksin. Ni 27 hari bulan ni bentang depan semua mufti-mufti tentang plasma darah dalam makanan, produk makanan. Depan semua mufti di Pahang. Mufti Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, semua akan berkumpul di sana. Saya akan bentang depan semua. Diberi masa dalam setengah jam untuk bentang dan dibincangkan oleh mufti-mufti itu. Saya tentukan hukum, boleh makan ke tidak ni plasma darah ni? Boleh guna atau tidak? Sekurang-kurangnya saya kata, ya Allah, ada juga sumbangan aku, ya Allah. Ni saya tengah buat vaksin, hukum vaksin, kaji vaksin ni ada yang daripada babi atau tidak, kalau ada pun daripada ni macam mana, semua tu nak kaji tuan-tuan, nak tengok. Ni kaji pula tentang apa nama sulam bedak yang baru-baru ni, orang perempuan punya kegunaan dia, nak cantik punya pasal sulam bedak dia buat. Apa tu sulam bedak? Nanti saya bincang lain lah, itu tajuk lain. Ni hijrah malam ni tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu sekurang-kurangnya, ya Allah, aku nak buat yang terbaik untuk agama aku, untuk bangsa aku. Tak apa kita tolong-menolong tuan-tuan. Allah nak tengok sejauh mana aku panjangkan umur, apa yang engkau akan buat pada aku, ya Allah, wahai manusia. Begitulah juga kita tuan-tuan. Allah bagi masa. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kau ingat aku ni cipta kamu sia-sia? Kau ingat aku panjangkan umur kamu sia-sia? Tak, Allah nak tengok sejauh mana kita boleh berubah. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apakah perkara yang kita sama-sama perlu ubah dalam hijrah kita kali ini? Tambah-tambah hijrah kita ini hijrah norma baru. Saya tanya kawan-kawan di kementerian, di luar negara pun sama, dia orang kata mungkin norma baru ni kita akan berterusan sekurang-kurangnya tuan-tuan 1 tahun, sekurang-kurangnya. Ni hidup pakai mask ni setahun. Umrah haji pun tadi sembang dengan Ustaz Haryanto, tanya dengan kawan-kawan yang terlibat dengan wizarah apa nama Kementerian Arab Saudi, semua tak boleh nak cakap apa. Saya telefon kawan saya dekat Mekah, dekat Arab Saudi, dia orang kata tak pasti lagi boleh pergi atau tidak bulan 10, bulan 12 ni. Umrah 11, 10, 11, 12 ni belum tentu lagi boleh pergi. Sebab sekarang ni kes Covid masih tinggi juga di Arab Saudi tu. Mati terus tuan-tuan, mati ramai. Jadi tuan-tuan, kita nak berada dalam macam ni, pakai mask ni, macam ni lah tuan-tuan, mungkin setahun, maksimum katanya sampai 2024 pakai mask ni. Dan tak mustahil lepas ni mask akan jadi macam spender kita tuan-tuan. Tak pakai spender tak boleh keluar. Lepas tu akan buat warna-warni lah lepas ni, tak ada dah macam ni. Sama warna dengan serban, sama warna dengan tudung isteri. Ni sekarang ni, tadi saya makan pagi tadi sekejap tengah hari dengan anak saya, kebetulan hari jadi anak, hari lahir anak, tengok dah ada dah emas macam warna-warna ikut tudung. Si ada manik-manik lagi, sudahlah tuan-tuan, tunggu tak lama lah tuan-tuan punya. Ni perempuan dulu keluar ni, lepas ni lelaki. Tuan-tuan tunggu, wah tu pening kepala tuan-tuan. TV Hijrah dah keluar lah macam ni, warna hitam, lepas tu ada logo TV Al-Hijrah. Pening aku pakai tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, itulah norma baru. Sekarang ni kita nak berhijrah, nak berubah. Kita nak berubah ni bukan berubah saja tuan-tuan, banyak benda yang kita nak berubah. Saya mungkin keluar konteks, kita bincang luar konteks. Saya tak nak bincang hijrah, berpindah daripada satu negeri ke negara, tak.
Sekarang ni kita kena bincang, konteks kena keluar kita ni daripada konteks biasa. Konteks sedia ada kepada konteks yang baru. Apa dia tuan-tuan? Pertama, kita kena ubah mentaliti kita, iaitu mentaliti generasi berilmu. Tuan-tuan, kita kena ada dah, kita kena jadi generasi berilmu dah. Tanpa ilmu kita takkan berjaya. Baru-baru ni sebab apa saya cakap macam tu? Tuan-tuan, sekarang ni yang kes baru ni saya ada jumpa dengan rakan-rakan yang terlibat dengan siasatan, kes penipuan-penipuan ni, scammer. Tuan-tuan, tolonglah, jangan bagi tahu anak-anak muda, tolonglah jangan terlibat dengan scammer-scammer ni, saham-saham scammer ni, jangan. Sedihnya tuan-tuan, 80% orang Melayu kita, orang Islam, ramai terlibat ni. Ada yang hantar WhatsApp kat saya ni, tolonglah ustaz bantu saya kena tipu 200,000. Allahu Akbar. Saya kata, mana kau, kenapa kau boleh kena tipu 200,000 tu? Saya masuk saham dia. Saya ingat sebab dia tu, dia kata dia orang Islam juga, dia takkan nak tipu. Dia kata, ustaz saya kena tipu ustaz 200,000 ustaz, macam mana saya dapat duit balik? Aku pun tak tahu, aku pun tak ada. Tuan-tuan, sampai kena tipu. Ni baru ni Datuk Seri Mahdi yang janggut panjang tu, dia tu memang jutawan betul. Dia tu jual takaful. Dia memang jutawan takaful. Dia pergi report polis baru ni. Dia kata apa? Dia kata orang guna muka dia buat pelaburan saham. Yang buatnya pula orang Islam. Allahu Akbar. Guna muka saya ada, muka ustaz tu ada, muka ustaz ni ada. Tengok dalam Facebook keluar. Ustaz Farid Ravi kena, saya kena, Datuk Badli Shah kena. Apa ni? Tuan-tuan, mentaliti kita ni sebab kita nak kaya cepat. Tu sebab nak berjaya ni, nak bisnes ni, nak berjaya dalam bisnes, kena ada ilmu. Cuba tanya tuan-tuan, cuba tanya. Dalam ni saya tahu mesti ramai yang businessman. Cuba tanya angka yang orang-orang tua yang bisnes berjaya. Tak? Macam mana dia orang berjaya? Ingat saya saja ke dia orang berjaya? Senang-senang. Tak ada. Celik mata kaya terus. Tak. Dia belajar. Macam mana nak sebarkan, nak pastikan produk dia tu berkualiti, macam mana. Mesti kena ada ilmu. Tu sebabnya Allah Ta'ala turunkan ayat pertama pada Nabi Muhammad, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Sedangkan Nabi ni, ma'ana biqari', aku tak boleh membaca, Nabi tak boleh baca. Kita duk nampak, anak kita ni kalau nak jadi nak berjaya dunia akhirat mesti kena masuk pondok. Tak, siapa cakap kena masuk pondok? Sebab saya tegur juga ustaz-ustaz yang suka nak buka pondok ni. Saya daripada sekolah pondok. Nak buka pondok boleh, tetapi mesti kena ada ilmu nak buka sekolah. Itu sebab Kementerian Pendidikan bagi kursus. Kami yang dah jadi profesional dekat universiti mengajar pun kami kena masuk PMP kursus, pengajaran dan pembelajaran kursus. Macam mana nak mengajar online, apa metod kita nak buat, macam mana kita nak bagi markah, macam mana, semua tu kena belajar. Saya yang dah jadi profesor masih kena belajar lagi tuan-tuan. Buat kursus. Macam mana kita tiba-tiba nak ambil budak-budak ni, okey jom kita hafal Quran, anak kita akan jadi pandai, jadi dunia selamat, akhirat selamat. Tuan-tuan, tak boleh. Baru ni saya jumpa dengan seorang mudir, dia buka tahfiz Quran. Saya kata, lepas ni nak ke mana budak-budak ni? Jangan risau ustaz, Allah jaga. Sudahlah, Allah jaga. Memanglah Allah jaga. Belajar sekolah menengah pun Allah jaga. Belajar sekolah rendah Allah jaga. Tapi ni budak-budak ni nak ke mana? Ada kata hafiz Quran, ke mana nak pergi? Salurkanlah, buatlah satu syllabus. Budak ni boleh pergi ke Darul Quran sebagai contoh. Budak ni boleh pergi ke Universiti Islam Sains, Universiti Islam Malaysia sebagai contoh. Dia ada line. Janganlah budak tu dia suruh hafal Quran, lepas tu pandai-pandailah kau fikir Allah jaga kamu lepas ni. Tak boleh gitu. Ramai saya jumpa kawan-kawan saya hafal Quran sama. Dia tak ada macam saya. Alhamdulillah hafal Quran, walaupun tingkatan darjah 3 dah hafal Quran, pergi hafal Quran darjah 6 habis. Ayah saya tak duduk saya saja. Dia pergi jumpa orang tu, jumpa tok guru, jumpa orang-orang alim. Dia kata jangan berhenti kat sini, pergi mengaji lagi tempat lain. Saya pergi, dia hantar ke Syria. Bila hantar ke Syria,
masuk sekolah menengah dia dengan sijil hafal Quran, boleh masuk sekolah menengah dia. Sebab sana nak masuk college dia tu kena hafal Quran. Kita masuk dalam tu, ingatkan belajar tauhid je. Tak, saya 24 subjek, SPM saya kat sana 24 subjek. 12 subjek, fiqh, akidah, syariah, akhlak, tasawuf, semua ada. 12 subjek lagi apa benda? Apa nama, geografi ada, ilmu hisab ada, ulum insaniyah ada. Ulum insaniyah ni inilah apa nama, sains hayat, semua ada. Geografi belajar orang Arab punya tu, tapi nak bagi tahu ilmu ni luas. Nak bisnes, ustaz-ustaz yang nak bisnes kena belajar bagaimana kaedah bisnes. Dia mesti kena tahu. Tengok Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pakar ekonomi Islam kan, dia duk bagi tahu sekarang ni, dia tengah jelaskan kepada masyarakat jangan tertipu dengan saham-saham ni. Kalau tak pandai jangan main, kalau tidak muflis kita dibuatnya. Tengok Dr. Zaharuddin, dia pakar ekonomi, dia memang jelaskan bagaimana ni. Ramai budak-budak muda kita ni, dia tak tahu nak saham main, tak reti nak main forex main, ikut je orang. Tak boleh. Ilmu, kena perkukuhkan ilmu. Satu. Nombor dua, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hijrah kita kali ini kena positif ke arah kebaikan. Sebagai contoh, apa yang kita hadapi hari ini, kita kena positif. Memang betul lah tuan-tuan, apa saya kata positif tu, cara hidup kita dah tak sama macam dulu. Tuan-tuan perasan tak, kita datang masjid ni pun kita dah tak rapat macam dulu. Salam sekarang salam tak macam dulu dah. Assalamualaikum ji, salam. Sekarang tak ni. Itu pun kalau nak salam ji, tak gitu. Aku pun tak faham kenapa jadi macam ni. Dekat parlimen buat macam tu, menteri-menteri buat macam tu. Macam ni lah, dia orang tak mau salam. Dia kata kalau sekurang-kurang ni tak ada orang korek hidung lah. Dia kalau pegang ni, kalau kena virus kali ni, kita korek hidung, dia akan masuk ke hidung. Kalau kita pegang mulut, dia akan masuk ke mulut. Duk macam tu sampai peringkat. Jadi macam ni lah. Hak ni okey lagi. Hak baru ni, siku dengan siku. Tadi saya baru belajar satu lagi benda. Tapak kaki dengan tapak kaki. Kaki ke kaki. Sudah. Kesnya, dia orang tanya, pengacara perempuan tanya, ustaz boleh ke kaki perempuan dengan kaki lelaki salam macam tu? Saya pakai kasut, dia pakai kasut, boleh tak? Tak boleh, sebab engkau angkat tu nampak betis. Jadi orang semua nak salam dengan kau pakai kaki. Tetap tak boleh, tak payahlah. Tapi nak bagi tahu dah macam-macam cara dah. Tuan-tuan, betul. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita kena positif juga macam mana tu. Tengok Jepun sangat positif. Positif, sebab apa saya kata positif? Jepun tu tuan tengok ya, dia punya sikap dia, tong sampah dia tak ada merata-rata. Kita setiap ni pintu penjuru ni semua ada tong sampah, betul kan? Dia orang tak ada. Dia orang tong sampah ni ada dekat kawasan perumahan je. Di mana-mana tuan-tuan pergi, sampah tuan-tuan simpan sendiri yang you all punya. Tu baru ni dia orang viral kan? Negara orang Islam yang banjir penuh dengan sampah. Jepun banjir macam seakan-akan di Italy, macam di rumah dalam kolam, tak ada sampah tuan-tuan. Macam mana dia orang boleh buat macam tu? Grup dia orang haji, dia orang daripada Korea, daripada Jepun, dia pergi ke Mekah, sampaikan tabur haji, buat benda yang sama juga. Sebab apa? Malu dengan dia orang geng-geng tu. Apa dia orang buat? Tuan-tuan, dia orang kutip sampah-sampah dekat Mina tu, dekat Arafah. Kutip geng-geng dia, ambil pahala kot tu. Jadi kita pun buat juga. Sebab apa? Kita nak buat benda yang baik. Tapi orang Arab tak, buang. Bila tanya kenapa buang, khalas, tak payah. Dia kata, saya tahu sebab saya duduk Arab lama tuan, perangai Arab ni 12 tahun duduk Arab tuan-tuan. Buang tu. Tuan-tuan pergi negara Arab mana, kecuali Dubai lah. Dubai, Abu Dhabi tu dah lain dah, sebab yang develop negara tu bukan orang Arab, orang luar. Dia orang dah structurekan negara tu jadi negara pelancongan yang hebat. Jadi dia jagalah kebersihan tu. Tapi tuan-tuan tahulah, pergi sana kalau setakat bawa 10,000 tak cukup. Kawan saya pergi tu, dia pergi melancong.
habis dia kata paling kurang dia habis 25,000. Betul. Saya ni pergi tu sebab saya mesyuarat, jadi ditanggung penuh oleh Arab. Saya mesyuarat kat Kuwait, Arab tanggung. Saya pergi Qatar, Arab tanggung. Cuma Oman baru ni saya kena. Oman saya kena, saya rasa menyesal tak habis, tuan-tuan. Saya transit je. Transit sampai, memang dah bagi dia orang bagi first class duduk. Jadi kita boleh makan masuk dia punya lounge dia tu memang cantik lah, tuan-tuan. Semua free, nak makan apa. Yang tak ada gajah aja, yang lain semua ada. Arab kau tahulah makan. Tuan-tuan, saya ni dengan kawan saya ni dah gatal mulut macam mana tahu. Dah kita pergi makan kat luar lah. Muak dah makan dalam ni. Dah bayar, buat visa, bayar, selesai bayar. Visa tu habis dah dekat 200 ringgit. Visa nak keluar berapa jam ya? Kami ada masa dalam 6 jam ke 7 jam ya. So keluar kejap lagi makan, ambil kau 200 habis orang. Yang tak tahan ni naik taksi. Naik taksi. Dia punya duit dia satu Oman tu, tuan-tuan. 12 ringgit satu. Duduk tu dah 2 Oman dah. Baru duduk gerak tak lagi. Tengok, masya-Allah. Jalan sampai 28 Oman. Jangan kali, tuan-tuan. Kalau kali sakit kepala kita, tuan. Aku menyesal dah kat situ. Makan lah kita, masuk kedai, bayar tu 28 tu, pergi balik tau. Pergi balik dah berapa dah, dekat 50. Kita letaklah 60 ringgit, 60 Oman. Makan hok tu menyesal tak habis tu. Order, tengok, masya-Allah, nasi Arab kambing 18 Oman. 18 Oman, tuan-tuan. Maknanya 12 kali 18 masuk dalam kapal terbang insah terus, tuan-tuan. Tak nak dah aku tu keluar kat Oman, tuan-tuan. Tu sebab dia minyak wangi dia mahal dekat LCC tu. Nama Amouage. Kalau tuan-tuan pergi kat situ, Amouage tu harga dia paling murah 1,100. Tapi kalau masuk dalam masjid ni, satu masjid bau. Dia punya dia kuat. Sebab dia negara maju. Tapi tuan-tuan akan tengok siapa yang develop negara tu. Nampak tak? Tapi negara-negara Islam yang betul-betul di-develop oleh orang Islam, tengok paling kotor. Jepun dia tak pernah marah, kerajaan dia wajibkan buang dalam tong sampah, dia tak pernah marah, tak pernah memberontak. Singapura tak pernah memberontak. Isap rokok merata-rata kena saman, tak pernah memberontak. Buang sampah, buang potong rokok, kena saman dekat Singapura. Kena saman. Tak, dia orang tak memberontak. Tapi tuan-tuan, positif. Kita kena begitu juga positif. Macam sekarang kerajaan dah suruh macam-macam, tuan-tuan, untuk kebaikan kita bersama. Bawa sejadah sendiri, lepas tu pakai mask, lepas tu penjarakan sosial, makan dekat restoran kena duduk jarak-jarak kan dia ada pangkah kan. Kena maknanya kalau dah pangkah tu, kalau dia tak bagi, tak boleh lah. Tapi kita tak boleh, kita marah. Jepun kalau kat sini tak boleh, dia akan duduk kat sini, dia akan duduk tempat yang dibenarkan. Dua-dua lah, jarak-jarak. Tu sebabnya dia orang, tuan-tuan perempuan, dia orang boleh maju, dia orang berjaya. Kita nak maju, sedangkan Nabi dah ajar kita tentang istiqamah. Nabi dah ajar kita tentang disiplin. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kena adil dengan semua benda. Kita sebagai rakyat kena adil dengan undang-undang yang kita ikut. Tuan-tuan tengok apa berjaya. Tengok macam mana kita nak buat. Macam baru ni saya pergi makan dekat kedai restoran segera. Dia panggil apa? Makanan segera dia panggil apa? Kalau macam KFC semua dia panggil apa? Fast food. Ya, fast food. Biasalah budak-budak nak makan. Jadi bapak bertumpang jugalah. Bayangkan tuan-tuan, saya duduk, dia kena duduk yang panjang sebab kami 4 orang, kena ada yang panjang lah, jarak. Jadi kebetulan tepi saya tu dia dua meja. Dia satu meja, 2 orang duduk. Dia duduk macam ni. Ni seorang, sini seorang. Dia tak boleh duduk, dia menegak ni tak boleh. Dia bertentangan tak boleh. Dia kena macam dalam keadaan orang kata apa?
melentang. Sebab sini pangkah, sana pangkah. Jadi ada suami isteri ni, dua orang ni, dia duduk menghadap begini. Jadi kita orang tengah makan ni, tiba-tiba saya dengar seorang kakak yang kat sebelah tu, yang isteri ni marah dekat budak yang jaga tu. Kak, minta maaf kak. Kakak ni kata, dia budak ni budak perempuan. Dia kata boleh tak duduk kat tempat yang tak pangkah. Kakak ni marah. Kami suami isteri lah. Kalau tak boleh, macam mana kami nak tidur malam ni? Oh, dia main macam tu pula. Saya dengar gitu, angin lah buat saya pun. Aku pun, bini aku juga depan ni. Aku tiap-tiap hari tidur dengan dia. Sebab seorang tu dia baru ni. Tak ada lagi yang lain. Jadi tidur dengan dia lah. Jadi saya pun tengok kat dia. Kesian budak-budak terkebir-kebir budak tu. Kesian budak. Budak bang. Budak remaja universiti ni buat kerja part time, duit tak ada. Nak bayar tu, nak bayar ni. Dia marahnya, ya Allah, macam budak tu buat salah, macam kufur pada Allah dah budak tu dia buat ni. Dia marah. Kami nak duduk ni. Pergi buat kerja awak tu. Banyak lagi kerja kat belakang. Dia marah pula. Budak tu bagi tahu, inilah kerja saya. Saya diarah jangan bagi duduk melintang tak tempat yang pangkah. Sebab CCTV ada, nanti kami kena. Bila cakap macam, saya pun bangun lah. Saya kata, kak, ikut je kak, ada CCTV tu kak. Budak ni gaji rendah kak. Kalau dia tak ikut SOP, datang pihak berwajib, tempat kita makan ni kena tutup kak. Oh ya ke ustaz? Ya. Baru dia ikut. Nak suruh datuk juga cakap. Kau ingat kerja aku jaga benda tu? Bang, tolonglah bang. Tolong menolong, faham? Janganlah bawa ego kita. Makan dekat fast food. Kau nak tunjuk kau punya ego. Nak ego kau pergi hotel Saint Regis tu. Renjis kau kat situ, bayar. Kalau nak makan sedap sangat, nak rasa hebat sangat, ini makan kat fast food. Kau nak belagak macam kau tu anak raja bang. Anak raja pun tembak atas dahi bang. Betul. Tembak atas dahi. Macam biasa. Bawa dia punya kelengkapan ni. Kan? Apalah dia. Kadang-kadang kita ni tak positif. Kita negatif nampak. Tengok AJK kan hari Jumaat kan. Sekarang ni semua masjid-masjid mengadu benda yang sama. AJK mengadu pada majlis agama, pada jabatan agama. Pening kami ni tuan, pening kami datuk-datuk, bagi tahu kat jabatan agama ni. Jadi bagi tahu pengarah, bagi tahu pengarah-pengarah jabatan agama, kami teruk kena. AJK masjid kat luar tu jaga. Tak bawa sejadah kan? Kami ni datang nak semayang. Bagi je lah. Habis masjid punya sejadah banyak-banyak, kau buat apa? Dia marah pula. Dia marah ni AJK masjid. AJK masjid ni tak tahulah. Dia orang ni kerja lillahi ta'ala je tuan-tuan. Dia orang tu sanggup balik awal pejabat buat kerja ni, nak tolong. Kita marahnya orang tu. Baru ni ada kat satu masjid, dia pegang untuk imam tu. Tekak. Pegang untuk imam. Dia kata, halang orang datang masjid, kita jumpa di akhirat. Oh, dia marah tuan-tuan. Imam tu pula mulut laju juga. Samalah, saya pun nak jumpa haji kat akhirat. Kena pegang kita. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu kita kena positif. Apabila kerajaan, negara buat sesuatu benda, positif dahulu tuan-tuan. Negatif tu kemudian. Bila ada negatif, baru kita selesaikan dengan bijaksana. Yang ketiga tuan-tuan, al-hijrah minal ma'asi ila ta'at. Bila Allah dah uji kita dengan macam-macam ujian hari ini, tahun hijrah yang lepas merupakan tahun ujian yang sangat besar. Allah uji ekonomi. Tuan-tuan, angka pengangguran sudah meningkat. Lebih daripada 500,000 penganggur sekarang. Tua dan muda. Itu minimum tu 500,000 tu. Ada, kalau tak silap saya, ada yang sebut sampai 850,000 pengangguran. Sebab apa tuan-tuan? Allah sedang uji ni. Alhamdulillah penjawat awam tidak kena buang. TV3 baru ni habiskan kontrak 300 orang. Sekarang ni penerbit tanyalah ustaz, dialah penerbit, dialah yang telefon ustaz, dia yang tanya kat mana ustaz dah sampai ke belum. Pukul 4 pagi, 4.30 pagi tu tanya ustaz 6.30.
6.30, maksudnya pukul 5.30 dah ada kat sana. Sebab terlalu awal lah aku langgar pokok. Orang sedap, dia tengok, oh sedap ustaz ni ya. Oh dia, oh ustaz nampak letih, nampak engkau pandai cakap je. Yang ni bawa ni tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, dia orang sekarang ni semua dia orang jaga. Sampai kan dah tak ada kaki tangan dah. Cameraman juga yang bawa air kat ustaz tu, tak ada orang dah, habis kena buang habis tuan-tuan. Allah uji ni. Allah uji lagi dengan apa? Dengan Covid yang tak habis-habis. Tadi jumpa Ustaz Haryanto. Ustaz Haryanto tuan-tuan, dia kan bisnes, dia ustaz yang bisnes. Tu bagus. Dia ustaz dan bisnes. Jadi dia tidak bergantung dengan mengajar semata-mata, tak. Dia ada bisnes. Ini yang dilakukan oleh Imam Malik, ini yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dia ada bisnes. Bisnes lah. Deal tak boleh lah mentang-mentang dia jual, dia ustaz, dia jual ustaz murah sikit lillahi ta'ala, tak boleh. Harga untung mesti kena ada. Tak. Dia kata bila tutup travel tak boleh nak bergerak, nak pergi Mekah umrah semua tak boleh, memang sakit dia kata. Datuk Zawawi sakit sekarang ni, tapi orang otak bisnes ni tak ada masalah. Sekarang ni pasang kapet Raudah pula dah. Dia ada dia otak dia bisnes, dia jual macam-macam. Bila dah otak bisnes ni, dia tak ada masalah. Dia yang malas, orang malas ni masalah ni. Bila Allah dah uji ni macam-macam ni, bisnes ketengendala, itu ini masalah, barang jadi susah, ini anak kita tak dapat kerja, habis universiti tak ada kerja. Tuan-tuan, hak pelancongan tu saya cakap lah, hotel-hotel sampai terpaksa buat promo habis-habis. Tuan-tuan, apa sebenarnya ya Allah nak? Hijrah minal ma'asi ila ta'at, tu je. Allah uji ni sebab kita, Allah ajar kita sebab kita. Nah, ni apa nama Covid-19 ni sebab manusia ke sebab Allah Ta'ala? Sebab manusia. Virus ni kita yang create. Sama ada terlibatkan kekotoran. Tengok virus tikus, sebab kita kotor. Sebab Nabi kata bunuh binatang-binatang berikut, antaranya tikus. Kita pula penternak tikus. Kedai-kedai mamak ada yang kena tutup. Ada kedai mamak yang kena tutup. Bukan semualah. Jangan pula tuan-tuan takut nak pergi kedai mamak. Cuma saya minta tuan-tuan perempuan, kedai mamak ni bagus, dia orang Islam, pembayar zakat juga ni. Cuma kalau boleh tuan-tuan pergi tu tanya dia, toke dia, bila kau nak dapat sijil halal kau punya kedai ni. Kita kena bagi tu, Shah Alam jadi bandar halal. Ni kita sedang develop benda tu tuan-tuan. Biar Shah Alam jadi bandar halal. Bila dah ada model, dia akan pindah ke tempat saya pula, Bandar Baru Bangi, pindahlah macam-macam. Biar kedai-kedai mamak ni ada sijil halal. Oh, orang takut tuan-tuan. Bila kedai mamak ada sijil halal, hebat. Saya jumpa sekarang ni, baru ni toke, dia macam orang besar lah dalam kedai mamak. Apa nama kedai mamak tu di Pening? Pelita. Antara kedai mamak yang ada sijil halal, Pelita. Sebab penasihat dia adalah Datuk Syamsuri Haji Ahmad. Datuk Syamsuri jaga sendiri halal tu. Dia kata jangan ada yang kena tarik. Tu dia punya kesan. Akhirnya tengok jutawan semua bang. Orang Islam kita bayar zakat, okey, selesai lah. Pergi jumpa kedai-kedai mamak tu, apa yang soleh tu, biar geram aku yang tu. Yang ni, yang ada ni, apa nama, kalau kedai mamak dia punya nama mesti ada belakang apa? Bismillah lah, apa macam-macam kan. Alhamdulillah lah, macam-macam. Jumpa bos, bila mau dapat sijil halal? Tengok. Tuan-tuan, semua dia yang kena tangkap, kena sita. Sebab apa? Sebab kotor. Bila masuk, tengok ada tikus dekat tempat apa? Dekat tempat simpan gandum. KKM pergi serbu. Saya cakap sebab saya terlibat dengan halal Malaysia, terlibat dengan halal Selangor secara khusus. Sedih tuan, ya Allah, ramainya aku pernah minum kat sini habis. Siapa yang bawa? JK Masjid kat Shah Alam. Minum jugalah kita je. Rupanya virus binatang-binatang yang dilarang oleh Nabi dan Nabi suruh bunuh. Jadi kita punca virus, termasuklah Covid, daripada tangan manusia. Bukan tiba-tiba jatuh, pom, virus tersebar, tak, semua daripada manusia.
AIDS daripada manusia. Tak, HIV daripada manusia. Semua apa nama TB daripada manusia. Apa lagi yang daripada babi tu, babi apa nama? H1N1, sebelum tu lagi yang JE, semua babi. Allah larang kan, tapi itu yang kita duk buat. Oh, itu yang orang duk pelihara dan sebagainya. Sebenarnya Allah suruh kita berubah daripada maksiat kepada taat. Itu dia Allah nak. Itu sebabnya kata para ulama, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad khattata li hijratihi wa akhadha bi asbab najahiha. Kalau kita balik pada sejarah, Nabi telah mengaturkan strategi macam mana nak majukan Madinah tu. Dan kalau tuan-tuan tengok strategi Nabi cukup cantik. Madinah jadi negara yang bersih. Madinah jadi negara yang yang konsisten dengan ketaatan. Itu turun ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Semua sahabat-sahabat taat pada Nabi, pemimpin masa tu, sebab pemimpin taat Allah dan taat Rasul. Dia masalahnya sekarang ni, kita taat Allah, taat Rasul, kita nak taat pemimpin, pemimpin tak taat pada Allah. Itu masalah, tak boleh taat. Tapi nak bagi tahu, Nabi berjaya tu sehingga turun ayat pengharaman arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Jauhkan arak daripada diri kamu. Turun ayat tu, sahabat berteriak ramai-ramai dekat mana? Dekat kawasan perumahan mereka. Hurrimal khamru, hurrimal khamru. Arak diharamkan, arak diharamkan. Nampak tak? Tuan-tuan, bila arak diharamkan, sahabat yang tengah minum terkeluar habis musuh. Tak ada seorang pun telan. Sampaikan dalam riwayat mengatakan ada seorang sahabat tu minum, dia keluarkan balik apa yang dia dah minum, sebab masa dia dengar tu dah tertelan dah. Dia bilas pula dengan air. Allahumma salli ala Muhammad. Tu sahabat punya taat pada Nabi Muhammad SAW dan arahan Allah. Tu hebat. Jadi nampak tak tuan-tuan, Nabi berjaya ketaatannya. Lepas tu negara jadi negara ekonomi. Nabi wujud, padahal dah ada dah pasar Qainuqa, Bani Quraizah, Yahudi punya kan. Nabi fikir untuk umat Islam, Nabi wujudkan satu, dia panggil apa? Pasar Al-Madinah. Orang Islam dia bisnes kat situ. Siapa mentor dia? Abdul Rahman bin Auf. Siapa mentor dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ramai, semua mentor-mentor hebat tuan-tuan. Jadi itu sebabnya kita, kalau kita nak berubah, kita kena betul-betul berubah. Jangan hanya sekadar kita menyambut tahun baru, alhamdulillah kita menyambut tahun baru tahun ini. Tak, kita kena ada azam. Cukup dengan 3 benda tadi. Jadikan bandar kita ni orang yang berilmu, jadikan kita orang yang positif selalu. Sebab negara-negara maju semua positif. Kena marah, I'm sorry sir, I'm sorry sir. Tu dia orang sangat luar biasa. Contoh baru ni dekat apa nama, nak kata dia orang punya mentality hebat tuan, dekat airport. Saya parking. Kebetulan ada satu kereta orang putih. Dia terlanggar, dia kedutaan punya kereta, dia terlanggar. Dia undur tu, dia tak perasan dia langgar satu kereta Myvi. Kemek. Tuan tu, kebetulan tuan tu bawa nak terbang, dia tengok contoh. Kereta dah tu, dia pun pergi kat kereta dia. Orang putih dia I'm sorry sir, I'm wrong. Saya silap. Oh, itu hebat tuan-tuan. Kalau tak ada orang dah biasa dia tulis saya yang langgar kereta, please call me or SMS me. Tu sampai peringkat tu. Kita wabillahi taufik. Siapa langgar tak tahu, buka pula CCTV. Kelabu pula CCTV kita tuan-tuan. Nak bagi tahu. Oleh sebab itu kita kena berubah. Kalau tidak, kita tak akan berjaya. Positif dalam banyak perkara. Nombor 3, berubah daripada kemaksiatan kepada ketaatan. Sekarang ni kita harap-haraplah tuan-tuan, orang-orang yang buat maksiat tu jangan sombong sangat. Ya. Tengok saya dah jadi perempuan, dah tukar pun tak ada tidak ada laknat pun. Yang kena semua kena, bukan saya. Dia kata sudah, saya tu kaya, tengok dia tunjuk duit pula. Duit. Itulah laknat sebenarnya. Itulah ujian sebenarnya. Bila dia bangga dengan maksiat, itulah laknat yang sebenar. Apa dia? Dia berbangga dengan maksiat yang Allah bagi. Yang Allah uji ni, dia bangga pula. Na'udzubillah. Jadi kita harap mereka itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita ni pula jangan tambah dosa lagi.
dengan memaki hamun dan menghina orang mana-mana pihak, takut kita termasuk daripada orang yang dilarang dan dilaknat oleh Allah. Kerana apa? Kerana menghina dan memburuk-burukkan orang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, 3 benda je untuk kita berubah. Tak payah ambil banyak-banyak, ambil 3 dulu. Lepas tu kita pakat-pakat buat. Saya pun cuba buat, tuan-tuan pun cuba buat. Insya-Allah kita sama-sama berjaya dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan dan puan, maafkan saya kalau ada salah dan silap, dan teruskanlah berdoa. Terima kasihlah Tok Imam, terima kasihlah Negeri Selangor. Kita buat kunut nazilah. Sebab selepas sembahyang kita doa biar kita dijauhkan daripada apa? Daripada COVID-19 ni. Sekarang ni Kedah dah makin teruk. Kita takut di Selangor pula. So kita minta jauh. Selangor ini Allah jaga. Jadi pakat-pakat doa. Hanya doa saja yang mampu menyelesaikan masalah kita ini. Dan yang kedua, akthiru minat sadaqat. Dawu mardakum bisadaqat. Covid ni penyakit. Ubati penyakit kamu ini dengan sedekah. Kat mana nak sedekah? Surau-surau, masjid-masjid. Itu tempat yang baik untuk kita bersedekah. Sekarang ni masjid dan surau memerlukan kewangan. Kita bantulah apa yang patut mereka nak bayar tu, nak bayar ni. Orang pula terhad datang. Jadi kita pakat-pakat bantu. Tak rugi dah tuan-tuan. Orang kata, ustaz saya tak ada duit. Masalah tak ada duit. Bila sebut tak ada duit ni masalah juga. Sebab jual online naik 200%. Tudung laku 200%. Imam Muda Asyraf jual baju kan, dia kata 200%. Pelik. Jadi online tu berjalan tuan-tuan. Jadi selain dia berjalan ke butik, jalan jugalah ke masjid. Jadi kita tak datang tak apa, duit sampai. Itu yang paling penting. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna. Kata ulama, jangan memberi alasan. Oh, saya bermewah ni, saya memberi infak. Jangan bagi alasan. Apakah kamu bermewah untuk memberi pada orang lain, sedangkan kamu memakan makanan seperti mereka terlebih awal? Maksudnya mereka kan makan susah, kemudian kamu berikan makanan yang mewah pada mereka. Sanggup tak kamu hidup macam mereka yang awal makan makanan yang susah? Kalau boleh, tak apa bermewah maksudnya.